Nama saya ialah Kaliamah Anak Perempuan Krishna, nombor matrik P109161. Saya akan bentangkan proposal kajian saya bagi tujuan penyelidikan kuantitatif. Tajuk proposal saya adalah kesediaan e-pembelajaran sebagai media proses pengajaran dan pemudahcaraan PDPC Matematik di kalangan pensyarah kolej vokasional. Okey, bab 1 pendahuluan, latar belakang kajian. Sistem pendidikan konvensional yang sedang dilaksanakan selama ini adalah berasaskan masa iaitu time based, tidak aplikasikan konsep pembelajaran maya yang membolehkan pembelajaran tanpa sempadan. Pendidikan adalah bidang dinamik yang perlu berubah sejajar dengan keperluan anjakan transformasi yang berlaku. Transformasi pendidikan dilakukan dalam sistem pendidikan Malaysia yang disalurkan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Intipatinya menunjukkan sistem pendidikan negara sentiasa membuat perubahan yang dinamik bagi menampung keperluan insan yang seimbang. Program transformasi pendidikan vokasional adalah selaras dengan agenda yang digariskan dalam rancangan Malaysia yang ke-10, iaitu mengarus-perdanakan pendidikan teknikal dan latihan vokasional adalah sangat penting dalam menyumbang kepada pencapaian hasrat negara berpendapatan tinggi. Revolusi dalam bidang pendidikan meningkatkan aplikasi penggunaan komputer dalam pendidikan. Ia berkembang dari hari ke hari sehingga tercetusnya konsep e-pembelajaran untuk menyokong pembelajaran tanpa sempadan dan sepanjang hayat. Pemikiran komputasional dikenal pasti sebagai kemahiran asas yang akan digunakan oleh dunia menjelang pertengahan abad ke-21. Pemikiran komputasional adalah proses pemikiran yang terlibat dalam merumuskan dan menyelesaikan masalah seperti cara komputer dengan manusia berinteraksi atau mesin dapat dilaksanakan dengan berkesan. Bagi kajian ini, beberapa penyataan masalah telah dikenal pasti. Antaranya, penyataan masalah yang pertama, globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah menjadi akar umbi kepada perkembangan pesat teknologi dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang pendidikan. Isu tenaga pengajar yang kurang mahir dalam penggunaan konsep e-pembelajaran menunjukkan tahap keengganan penerimaan e-pembelajaran sebagai kaedah pengajaran yang berkesan dan masih selesa dengan kaedah tradisional. Bagi membuktikan penyataan masalah ini, terdapat beberapa teori ataupun pendapat daripada pengkaji-pengkaji seluruh negara. Yang pertama, pentaksiran antarabangsa. Analisis dapatan tim dan PISA 2015 oleh bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan Malaysia menunjukkan kedudukan pelajar negara kita bagi literasi matematik tercorot dan tidak memberangsangkan. Tidak ada kolaborasi penggunaan e-pembelajaran antara pensyarah ataupun warga pendidik dengan pelajar. Pelajar KV masih bergantung kepada pengajar dalam menggunakan e-pembelajaran dan keperluan kolaborasi antara pengajar dan pelajar perlu wujud supaya pembelajaran dua hala berlaku bagi meningkatkan kualiti PDPC. PDPC berbentuk tradisional dan konvensional masih digunakan sebagai media pembelajaran yang kurang efektif untuk meningkatkan tahap pemahaman pelajar. Tahap penggunaan pembelajaran maya oleh sekolah-sekolah di Malaysia kurang memuaskan. Tahap penggunaan e-pembelajaran. Tahap penggunaan e-pembelajaran oleh pensyarah KV kurang memuaskan. Okay, dan seterusnya, tahap penerimaan e-pembelajaran. Menurut Redmond 2004, kursus teknologi, penerimaan efektif, pengajaran dan kesediaan penggunaan teknologi menyumbang kepada penggunaan dan penerimaan e-pembelajaran guru dalam kerjaya dan teknikal terhadap penggunaan teknologi seperti e-pembelajaran dalam proses pengajaran mereka. Penyataan masalah yang kedua ialah warga pendidik di KV Malaysia mempunyai pengetahuan dan kemahiran konsep e-pembelajaran yang kurang memuaskan. Menurut Ismail et al. 2019, tenaga pengajar KV mempunyai tahap kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi yang kurang memuaskan.
Kemahiran kolaborasi merupakan satu kemahiran yang dinyatakan dalam kemahiran insaniah dan kemahiran abad ke-21 yang menggabungkan kemahiran okasional sebagai satu gabungan yang paling ataupun saling melengkapi. Ini adalah pernyataan menurut Hamidah et al. 2016. Didapati ciri-ciri atau atribut yang perlu ada pada platform e-pembelajaran daripada perspektif nilai pengguna TVET. Perlu diketahui kajian yang dijalankan tentang elemen bukan teknikal atau tidak ketara masih kurang mendapat perhatian oleh pengkaji tempatan. Pengajar tidak mahir dalam penggunaan ICT. Mereka akan mengambil masa yang lama untuk membuat persiapan PDPC berasaskan teknologi dan ini akan mengurangkan masa mengajar mereka. Selain daripada itu, institusi TVET perlu menyedari kepantasan transformasi informasi pada masa kini kerana pelajar perlu bersedia untuk menghadapi perubahan dinamik untuk mencapai pemahaman pengetahuan yang lebih baik selari dengan keperluan semasa industri. Penyataan masalah yang ketiga ialah kesediaan untuk aplikasikan e-pembelajaran oleh pensyarah matematik KV dari segi sikap masih berada pada tahap sederhana. Sikap atau minat terhadap PDPC dapat membudayakan amalan literasi digital bagi semua warga akademik institusi supaya mendukung konsep e-learning sebagai kaedah pembelajaran yang efektif. Pengajaran berasaskan tradisional iaitu melibatkan penggunaan buku teks dan kaedah pengkuliahan membuatkan pelajar tidak gemar belajar dengan hanya menggunakan papan hitam sahaja. Ini menunjukkan sikap keengganan pendidik untuk memikir dari perspektif pelajar. Sikap pengajar-pengajar yang tidak kreatif dalam memvariasikan kaedah PDPC di dalam kelas menyebabkan pelajar akan mudah berasa bosan di dalam kelas. Pengajar-pengajar perlu bersikap positif dalam menyusun strategi yang sempurna untuk menyuntik dimensi pembelajaran yang baru supaya dapat menyuburkan budaya ilmu kepada para pelajar. Penyataan masalah yang seterusnya ialah kesediaan untuk aplikasikan e-pembelajaran oleh pensyarah matematik KV dari segi motivasi masih berada pada tahap sederhana. Motivasi dalam bidang pendidikan sinonim dengan minat terhadap proses PDPC. Hal yang demikian memberikan peluang pendidikan yang saksama serta mencerdaskan minda dan menajamkan akal mampu dijadikan sebagai motivasi dalam kaedah pembelajaran. Motivasi pendidik dalam memaksimalkan penggunaan pendekatan e-pembelajaran dapat melonjakkan motivasi murid untuk meneroka dan mencabar keupayaan diri. Prinsip-prinsip seperti kesediaan belajar, pengalaman, penggunaan komputer, kepunyaan komputer yang mampu mengakses internet, motivasi, pengaruh alam sekitar dan sebagainya akan mempengaruhi penggunaan e-pembelajaran. Mengikut teori pembelajaran sosial, e-pembelajaran merupakan interaksi di antara motivasi intrinsik dan tingkah laku individu dengan persekitarannya. Terdapat hubungan antara personaliti pendidik dan motivasi dalaman pendidik untuk aplikasikan kaedah baru dalam proses PDPC. Penyataan masalah yang seterusnya ialah kekurangan sokongan infrastruktur TMK, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, menyumbang kepada ketidaksediaan untuk mengaplikasikan e-pembelajaran dalam PDPC matematik oleh pensyarah matematik KV. Sikap dan tahap pengintegrasian e-pembelajaran oleh pendidik dipengaruhi oleh kekangan infrastruktur TMK seperti internet, kekurangan perkakasan e-pembelajaran yang sesuai, seperti kurang galakan daripada pengajar, kolej, keluarga, pentadbir atau kaki tangan teknikal institut pengajian. Prinsip-prinsip seperti kesediaan belajar, pengalaman menggunakan komputer, kepunyaan komputer yang mampu mengakses internet, motivasi, pengaruh alam sekitar akan mempengaruhi e-pembelajaran. Menurut Pollard, bukan semua organisasi yang menikmati kelebihan e-pembelajaran. Halangan-halangan dalam e-pembelajaran termasuk halangan personaliti, halangan situasi, halangan gaya pembelajaran, halangan arahan dan halangan teknologikal dan halangan organisasi. Penyataan masalah secara rumusnya, penyataan masalah ini berkaitan dengan
isu-isu yang dikenal pasti seperti penerimaan, pembelajaran, kemahiran dan pengetahuan, sikap, motivasi dan sokongan akan digaji terhadap kesediaan pembelajaran sebagai media proses PDPC matematik di kalangan pencara kolej vokasional. Oleh yang demikian, kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti tahap kesediaan pembelajaran yang sesuai sebagai media proses pengajaran dan pembelajaran PDPC matematik di kalangan pencara kolej vokasional. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan pencara KV dalam mengaplikasikan pembelajaran sebagai media PDPC. Seterusnya, objektif bagi kajian ini adalah mengenal pasti tahap kesediaan pencara KV dalam aspek penerimaan pembelajaran dalam PDPC matematik. Mengenal pasti tahap kesediaan pencara KV dalam aspek pengetahuan dan kemahiran pembelajaran. Mengenal pasti tahap kesediaan pencara KV dalam aspek sikap terhadap kepentingan pembelajaran. Mengenal pasti tahap kesediaan pencara KV dalam aspek motivasi terhadap kepentingan pembelajaran. Mengenal pasti tahap kesediaan pencara KV dari aspek sokongan kemudahan infrastruktur terhadap pengintegrasian pembelajaran dan mengenal pasti hubungan antara aspek pengetahuan dan kemahiran pembelajaran terhadap penerimaan pembelajaran sebagai media PDPC matematik oleh pencara KV. Persoalan kajian bagi kajian ini adalah sejauh manakah tahap kesediaan pencara KV dalam aspek penerimaan kepentingan pembelajaran dalam PDPC matematik, sejauh manakah tahap kesediaan pencara KV dalam aspek pengetahuan dan kemahiran pembelajaran, sejauh manakah tahap kesediaan pencara KV dalam aspek sikap terhadap kepentingan pembelajaran, sejauh manakah tahap kesediaan pencara KV dalam aspek motivasi pengintegrasian pembelajaran, sejauh manakah kesediaan pencara KV dari aspek sokongan kemudahan infrastruktur terhadap pengintegrasian pembelajaran, dan seterusnya adakah terdapat hubungan yang signifikan antara aspek pengetahuan dan kemahiran pembelajaran terhadap penerimaan pembelajaran sebagai media PDPC matematik oleh pencara KV. Kepentingan kajian. Kajian ini amat penting untuk memberi input kepada beberapa pihak yang ada kepentingan. Pihak yang pertama adalah pelajar-pelajar KV adalah pihak kepentingan yang utama kerana dapat mengatasi kelemahan dalam subjek matematik. Pencara dapat memahami kepentingan aplikasi pembelajaran dalam PDPC. KV dapat menyediakan kemudahan infrastruktur teknologi pembelajaran yang digunakan dalam PDPC matematik yang interaktif. Sistem pendidikan KV iaitu bahagian pendidikan teknik dan vocational akan mengkaji silibus dan kes KV matematik KV dan melaksanakan inovasi pembelajaran. Jadi kajian ini akan jadi rujukan untuk program TVET untuk dinaiktarafkan. Kerangka konsep kajian. Kerangka konsep kajian merujuk kepada sebuah himpunan struktur yang mengandungi penjelasan dan wajaran pemilihan konsep-konsep yang ada dalam kajian berpandukan alasan yang logik. Pemilihan kerangka kajian merupakan prosedur yang sangat penting dalam pembangunan suatu kajian. Kerangka teori kajian ini adalah berdasarkan model penerimaan teknologi acceptance models iaitu model TAM. Tujuan kerangka konsep adalah untuk mengilustrasikan gambaran kajian secara keseluruhan dengan menjadikan kerangka ini sebagai rangka konsep-konsep kajian pengkaji ingin mengenal pasti. Konsep kajian dengan menggunakan model TAM. Okay. Kesediaan pembelajaran sebagai media proses pengajaran dan pembelajaran PDPC matematik di kalangan pencara vocational, college vocational akan dikaji daripada aspek penerimaan, pengetahuan dan kemahiran, sikap, motivasi, sokongan serta hubungan antara aspek pengetahuan dan kemahiran pembelajaran terhadap penerimaan pembelajaran sebagai kesediaan pembelajaran. Kerangka teori kajian.
Teori pembelajaran berkembang mengikut zaman. Pada permulaannya, terdapat beberapa teori pembelajaran seperti kognitivism, behaviorism dan konstruktivisme. Pada era digital, teori baru disebut teori konektivisme merupakan alternatif teori pembelajaran yang baru. Teori konektivisme merupakan integrasi prinsip yang dieksplorasi melalui teori chaos, network dan teori kompleksiti dan organisasi diri. Teori konektivisme diperkenalkan pertama kali oleh George Siemens pada tahun 2005. Teori ini mengintegrasikan prinsip-prinsip yang digali melalui teori chaos, jejaring, kompleksiti dan self-organizing. Di dalam teori ini, pembelajaran merupakan suatu proses yang terjadi di dalam lingkungan perubahan. Inti pembelajaran yang tidak sepenuhnya akan dikendali oleh seorang individu. Menurut teori konektivism, kegiatan pembelajaran dimulai dari kegiatan mengetahui sampai kegiatan menciptakan pengetahuan yang dapat dilakukan. Kerangka teori kajian. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori konektivisme. Teori konektivisme akan mengkaji apakah perhubungan antara pelajar, kandungan pembelajaran, konteks pembelajaran serta teknologi pembelajaran. Batasan kajian. Skop bagi e-pembelajaran sangat luas. Dalam kajian ini, bukan semua skop TMK ataupun e-pembelajaran akan dikaji. Hanya komponen e-pembelajaran yang relevan dengan sistem pendidikan KV dan PDPC subjek matematik KV sahaja akan dikaji. Pemilihan skop kajian serta komponen e-pembelajaran yang akan dikaji dilimitasikan untuk memperolehi hasil kajian yang relevan. Antara komponen e-pembelajaran yang akan dikaji adalah seperti bahan online dalam PDPC matematik, blok pembelajaran, penggunaan platform atas talian dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penggunaan aplikasi matematik, aplikasi untuk berkomunikasi secara atas talian dengan pelajar dan sebagainya. Skop kajian. Kajian ini akan memfokuskan tahap kesediaan e-pembelajaran sebagai media PDPC matematik dalam kalangan pensyarah matematik di seluruh KV Malaysia. Selain daripada itu, kesediaan e-pembelajaran juga dikaji dari aspek penerimaan, sikap, pengetahuan dan kemahiran, motivasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesediaan e-pembelajaran oleh pensyarah matematik KV bagi tujuan PDPC. Definisi operasi. Terdapat beberapa definisi operasi yang akan dikaji dalam kajian ini. Antaranya adalah knowledge occasional, PDPC matematik, e-pembelajaran, sikap, kesediaan, kemahiran e-pembelajaran. Kesimpulan bagi bab 1, sistem KV merupakan sistem yang sedang dibangunkan supaya dapat melaksanakan aspirasi KPM untuk melahirkan pekerja yang mempunyai pelbagai kemahiran termasuk kemahiran TMK. Adalah wajar untuk pensyarah matematik mengintegrasikan e-pembelajaran dalam PDPC matematik untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang interaktif. Lanjutan daripadanya, penyelidik berasa kajian ini mampu memberi maklumat yang berguna dan dapat menjawab persoalan kajian tentang pengintegrasian tahap kesediaan pensyarah KV dalam PDPC matematik. Kajian ini juga akan memberi manfaat kepada pensyarah-pensyarah matematik KV, pengubah silibus matematik KV serta pengubah kurikulum Standard College Vocational KSKV bagi subjek matematik. Kajian literatur. Tinjauan literatur dijalankan ke atas kajian-kajian yang lepas yang menyerupai skop, tujuan, kerangka dan objektif untuk mendapatkan idea tentang pembangunan kajian yang sistematik. Jadi dalam slide ini saya sertakan beberapa kajian yang berkaitan dengan e-pembelajaran. Bab 3, metodologi kajian. Metodologi kajian bertujuan untuk meneliti dan menghuraikan aspek reka bentuk kajian, sampel dan populasi, instrumen kajian, prosedur pengumpulan data,
kajian rintis, kesahan dan kebolehpercayaan serta kaedah penganalisan data kajian dengan terperinci. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Reka bentuk kajian. Kajian ini merupakan kajian tinjauan yang dijalankan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kajian ini akan mengenal pasti tahap kesediaan pembelajaran oleh pencara matematik KV serta permasalahan kesediaan pembelajaran oleh pencara matematik KV. Populasi kajian ini terdiri daripada 880 orang pencara matematik KV yang terletak di seluruh Malaysia. Sampel bagi kajian dipilih secara rawa daripada populasi. Bilangan sampel bagi kajian adalah 270 orang pencara. Bilangan sampel ditentukan mengikut jadual Craigie-Morgan 1970. Dalam jadual penentuan sampel, jika populasi kajian dalam lingkungan 850 hingga 269, maka bilangan sampel dalam lingkungan 265 hingga 269. Instrumen kajian. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah borang soal selidik. Borang soal selidik adalah cara yang lebih mudah dan efektif bagi kajian yang berbentuk kuantitatif tinjauan. Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data kajian dalam kajian ini. Pengkaji mengadaptasikan borang soal selidik daripada kajian-kajian lepas dan mengubah suai mengikut sistem pembelajaran matematik di Kolej Vocational. Item-item soal selidik direka dan ubah suai untuk meningkatkan tahap kefahaman pencara ketika menjawab soal selidik. Menurut Palmer 2013, soal selidik yang diadaptasi mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi serta mudah untuk difahami oleh responden kajian. Instrumen kajian bagi kajian ini terdiri daripada satu set borang soal selidik yang akan dijawab oleh responden yang terdiri daripada pencara KV yang mengajar subjek matematik di seluruh Malaysia. Terdapat dua versi borang soal selidik iaitu versi elektronik Google Form serta versi set lembaran borang soal selidik bagi tujuan memudahkan proses pengumpulan data. Soal selidik menurut Donald 2000, antara kebaikan penggunaan soal selidik sebagai instrumen kajian, soal selidik mudah untuk diurus tadbir, pengkaji dapat menjimatkan masa dan kos untuk mendapatkan data dari responden, pengkaji dapat merangkumkan topik dan objektif yang luas melalui borang soal selidik, serta dapat diagihkan kepada responden dari kawasan yang luas. Borang soal selidik dibina berdasarkan kepada skala Likert yang melibatkan 5 dan 4 pilihan yang mempunyai pemberatan. Selain daripada maklumat peribadi responden dirahsiakan, data dan maklumat diberikan oleh responden dianggap sulit dan kegunaannya bagi tujuan kajian sahaja. Prosedur kajian. Bagi menjalankan kajian ini, prosedur yang ditetapkan adalah seperti pada langkah pertama, mengenal pasti masalah, tujuan dan objektif kajian. Langkah yang kedua, mengenal pasti populasi dan sampel. Langkah yang ketiga, melaksanakan kajian literatur. Seterusnya, pembangunan borang soal selidik. Kesahan kandungan oleh pakar dan perbaikan akan dibuat mengikut nasihat daripada pakar. Selepas itu, kajian rintis akan dilaksanakan. Dengan merujuk kepada dapatan kajian rintis, akan ditentukan kebolehpercayaan instrumen dan membaikinya mengikut nilai yang kita dapat. Pengumpulan data akan dibuat dengan edarkan soal selidik kepada sampel dan seterusnya proses penganalisan data dan dapatan kajian akan ditentukan daripada proses penganalisan data. Analisis data. Semua data yang diperoleh daripada borang soal selidik pencara dianalisa dengan kaedah analisis data kuantitatif melalui menggunakan perisian SPSS. Data telah dianalisa dengan menggunakan kaedah deskriptif dan inferensi. Analisa statistik deskriptif merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk merumuskan, mengorganisasikan
dan menyimpulkan data kajian. Data kajian yang dikumpulkan akan dianalisa pada beberapa peringkat yang berbeza dan output dari analisa akan dibentangkan dalam struktur tertentu supaya menjadi maklumat yang berguna yang akan menjawab persoalan kajian. Analisa data daripada borang soal selidik pencara bertujuan untuk mengenal pasti nilai skor min, kekerapan dan penghapusan. Analisa data-data tersebut untuk mengenal pasti tahap kesediaan e-pembelajaran sebagai media PDPC matematik di kalangan pencara KV dengan mengambil kira tahap penerimaan konsep e-pembelajaran, sikap, kemahiran, motivasi dan sokongan. Analisa statistik deskriptif seperti nilai min, sisihan piawai, kekerapan dan penghapusan digunakan sebagai pengukuran analisis data kajian. Analisa statistik inferensi yang digunakan dalam kajian ialah seperti korelasi Pearson untuk mengenal pasti hubungan antara dua pemilih ubah kajian dan ujian T untuk mengenal pasti taburan dua pemilih ubah kajian. Ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara kemahiran pengetahuan terhadap penerimaan e-pembelajaran sebagai media PDPC. Sekian, terima kasih.